Ini kita bincangkan tentang kesesakan lalu lintas. Saya pasti setiap orang yang kena menghala ke ofis dan sebagainya pagi ini juga merasai perkara yang sama, termasuk awak. Luar biasa. Luar biasa. Dia menjadi semakin bertambahlah mungkin kerana pertukaran waktu bekerja masing-masing dalam memastikan bahawa petang dapat pulang ke rumah. Betul. Kan. Dan mungkin ada juga yang nak balik awal, tapi kalau kita berfikiran pulang ke awal, contoh dibenarkan pukul 4 petang. 1,000-2,000 pengguna jalan raya yang lain pun berfikiran macam tu juga. Betul. Semua keluar pukul 4 petang, jadi berlaku kesesakan seawal jam 4 petang, meleritlah sampai ke jam 6 petang tu kan. Betul. Jadi bagaimana kita nak memahami situasi ini? Kita terus saksikan terlebih dahulu. Kita saksikan dahulu berkenaan dengan tinjauan kesesakan lalu lintas. Teruk ke tak teruk? Adakah anda juga terasa kesesakannya? Kita saksikan. Senario kesesakan lalu lintas sudah sinonim dengan situasi kesibukan di ibu kota, apatah lagi ketika bulan Ramadan. Tinjauan kru Malaysia hari ini di sekitar Bazar Ramadan Kampung Baru mendapati jalan-jalan utama mengalami kesesakan yang teruk. Rata-rata kenderaan hanya memiliki satu laluan untuk bergerak kerana kenderaan diparkir di bahu jalan. Aliran trafik juga menjadi sesak apabila deretan kenderaan pulang secara serentak pada waktu puncak. Kami juga mendapati terdapat pertembungan antara pejalan kaki dan kenderaan apabila tiada kawalan trafik yang efisien. Wujud juga pemandu yang bersikap tidak sabar dengan memotong barisan sesuka hati. Oleh itu, apa pula pendapat masyarakat tentang isu ini? Ibu kota dengan jam ni memang tak dapat dipisahkan lah, sebab yalah kita tengok semua pembangunan dekat sini. Satu lagi susun atur lah, kita letakkan banyak sangat tempat tumpuan di satu kawasan, so dia akan jadi tumpuan jam lah. Rumah perumahan yang baru naik, dia bukan setakat Bazar Ramadan je, boleh kata hampir kebanyakan. Even masjid ke mana-mana lah tempat tumpuan, tapi tak ada kemudahan parking yang cukup. Kebiasaannya jalan yang kita selalu lalu 15-20 minit, dia akan jadi setengah jam 45 minit lah. Lagi-lagi pula kalau time orang keluar, budak sekolah, balik kerja. Sebagai seorang pelajar yang duduk kat college, kita orang pagi-pagi kena naik bas Kifah untuk travel ke faculty. So sebab kesesakan lalu lintas ni, pagi-pagi kita orang agak sukar lah. So kita orang kena ambil bas yang lagi awal supaya sampai college lebih awal. Kawasan sekitar Lembah Kelang khususnya tidak terlepas dengan kesesakan lalu lintas ini. Oleh itu, anggota polis trafik memainkan peranan yang sangat penting dalam mengawal kesesakan yang berlaku. Kami juga mendapati bahawa penggunaan smart lane di lebuh raya tidak dimanfaatkan sebaiknya kerana masyarakat menganggap ini berfungsi sebagai laluan kecemasan semata-mata. Walaupun kesesakan yang berlaku sudah menjadi norma kehidupan masyarakat ibu kota, khususnya sepanjang bulan perayaan, namun semua pihak juga sewajarnya merancang perjalanan serta memanfaatkan segala kemudahan lebuh raya agar sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Saya suka perkataan merancang perjalanan, tapi sebenarnya kan saya tak tahu macam mana aplikasikan rancangan perjalanan itu. Betul, kita memang merancang tapi gagal merancang pun adalah merancang untuk gagal. Itu dia. Okey, sebab tu kita nak berbicara berkaitan dengan perkara ini terlebih dahulu. Kita nak faham apa pokok pangkalnya berkaitan dengan kesesakan, sebab pakar pun dah meramal benda ini sebelum Ramadan lagi, tapi betul-betul berlaku. Dan kita nak bersama dengan Komisioner Polis Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri, Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman bersama kita. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, laporan tadi mungkin menerangkanlah tentang kesesakan yang sedang berlaku ini, Datuk. Mungkin Datuk sendiri ada perkara yang nak dikongsikan berkaitan dengan kesesakan ini, Datuk? Baik, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada TV3 kerana menjemput PDRM dalam rancangan Malaysia hari ini untuk sama-sama membincangkan mengenai situasi kesesakan lalu lintas di bulan Ramadan. Jadi sebelum saya berbincang lebih lanjut mengenai perkara ini, ingin saya kongsikan maklumat ini. Yang pertama, jumlah kenderaan yang berdaftar di Malaysia ini sehingga Disember 2023 adalah sebanyak 36.6 juta. Dan daripada jumlah itu, sebanyak 23 juta kenderaan yang berstatus aktif, yang bergerak dan berada di jalan raya. Dan untuk Kuala Lumpur sendiri, di Lembah Kelang, statistik pergerakan kenderaan
pada setiap hari ialah jumlah 1.2 juta. Okey. Dan pada hujung minggu pergerakan kenderaan menghampiri 800,000 memasuki bandar di Kuala Lumpur ini. Jadi ketika bulan Ramadan ni kita telah menjangkakan berlaku kesesakan kerana beberapa perkara. Yang pertama kerana pekerja-pekerja yang mengambil peluang untuk pulang awal di atas kelepasan awal daripada majikan, daripada sektor swasta dan kerajaan, dan juga dengan kepulangan budak-budak sekolah, dan juga masyarakat mengambil peluang pelbagai kaum untuk mengunjungi kepada di bazar-bazar Ramadan untuk mengambil kesempatan berbuka puasa bersama keluarga. Right. Jadi dengan itu menyebabkan kesesakan yang lebih daripada hari biasa. Okey, faham. Dan bila kita meninjau dan yalah mengetahui adanya kesesakan ini yang berlaku sepanjang bulan ini ya Datuk, apakah perancangan daripada pihak JSPT sendiri untuk melancarkan, membantu, memudahkan dan juga mengawal kesesakan tersebut khususnya dalam ibu kota, Datuk? Ingin saya kongsikan juga bahawa di Kuala Lumpur sendiri terdapat 142 lokasi yang kita menugaskan petugas pegawai dan anggota JSPT trafik untuk mengawal lalu lintas, di mana kita menugaskan seramai lebih kurang 200 pegawai dan anggota di lokasi, kerana jumlah kenderaan dan direkodkan dalam masa 2 jam sebanyak 250,000 pergerakan kenderaan. Wow. Jadi untuk di Negeri Selangor sendiri kita mendapati ada 100 lokasi yang melibatkan 16 daerah dengan kekuatan seramai 200 orang pegawai dan anggota juga untuk mengawal dan memudahkan aliran trafik yang menghubungi Selangor dan Kuala Lumpur dan juga lain-lain daerah. Jadi untuk perancangan itu JSPT melalui perancangan kita, yang pertama kita mentransformasikan pusat gerakan JSPT di Bukit Aman, di mana kita bersepadukan supaya mendapat memberi peranan lebih dengan memantau keadaan kesesakan bukan sahaja di Kuala Lumpur atau Lembah Kelang, bahkan di seluruh Malaysia. Dengan kerjasama juga dan kolaborasi daripada konsesi lebuh raya dan juga daripada sahabat-sahabat agensi yang lain. Dan selebihnya kita dalam mengatasi ini kita merancang mengadakan op lancar Ramadan. Jadi op lancar Ramadan ini diadakan bagi memudahkan dan juga mengawal, memberi keselesaan kepada pengguna jalan raya semasa berada di jalan raya. Dan dengan itu termasuk juga op lancar dijalankan pada hujung minggu juga untuk mempermudahkan pengguna-pengguna jalan raya dalam menghadapi situasi kesesakan. Ya, baik. Saya percayanya telah pun dirancang dengan rapilah ya berkaitan dengan isu kesesakan ini. Datuk, mungkin kita tak dapat lari daripada kesesakan ini juga menjadi punca kepada kemalangan. Ada nasihatnya, Datuk? Kemalangan sebelum itu izinkan saya juga berkongsi, dan PDRM bertanggungjawab kepada Jawatan Kuasa Kabinet Kesesakan dan Keselamatan Jalan Raya yang diperkongsikan oleh Timbalan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Jadi untuk itu saya berkongsikan bahawa untuk tahun 2023 jumlah kemalangan jalan raya keseluruhannya sebanyak 599,961 kes kemalangan dan merekodkan kematian sebanyak 6,000 lebih, dan juga pada purata sehari ada 18 kematian. Jadi ini untuk memberi kesedaran kepada pengguna dan masyarakat bahawa betapa perlunya pematuhan kepada peraturan lalu lintas dan juga sikap semasa berada di jalan raya. Jadi pergerakan lalu lintas memerlukan kerjasama oleh semua pihak untuk pengguna jalan raya tanpa mengira pengguna penunggang motosikal, kenderaan bermotor ataupun pejalan kaki. Ini diistilahkan sebagai pengguna jalan raya. Datuk, kalau kita melihat banyak sudut sebenarnya bila kita berada dalam kesesakan lalu lintas ini, dan bila kita tersangkut itu mulalah kita nampak sisi yang mungkin ada yang tidak sabar, ada yang menjadi road bully dan sebagainya. Beremosi. Jadi bagaimana Datuk cara untuk kita mengendalikan situasi perasaan kita sendiri untuk sentiasa dalam keadaan yang
baiklah bila berada di jalan raya itu sendiri, Datuk? Daripada analisa kita sendiri dapati bahawa lebih 90% daripada punca kemalangan jalan raya ini adalah berpunca pada sikap. Okey. Sikap dan dia menyebabkan cuai kepada pemanduan. 90%? Ya, sikap. Okay, wow. Jadi dengan itu kita menasihatkan pada pengguna supaya apabila berada dalam kesakan supaya mengawal emosi dan juga tingkah laku supaya tidak mengambil tindakan yang di luar jangka yang akan memudaratkan kepada diri dan juga harta. Okay. Kan? Selain pada itu mungkin untuk merancang perjalanan mereka boleh mendapatkan bantuan daripada membuat semakan kepada telefon pintar dengan melayari Google Map ataupun Waze ataupun weather forecast dan merancang menangguhkan pergerakan sekiranya masa perjalanan itu melebihi daripada waktu normal. Dia dah tahu keadaan kesesakan tu. Dia boleh merancang atau menangguhkan dan pada waktu yang berlainan. Dan selain daripada itu mengenal pasti laluan-laluan pergerakan, mengetahui dengan jelas laluan pergerakan bagi bersikap positif apabila berlaku kesesakan, mana dah bersedia untuk menghadapi situasi itu. Dan memastikan bahawa kenderaan bermotor yang dibawa oleh pengguna itu dalam keadaan kondisi yang memuaskan. Ya, kena cek betul-betul lah, Datuk ya. Janganlah kita main pakai je ataupun kenapa tersenyum ni? Ada kena mengena ke apakah? Kadang-kadang kita berada dalam situasi kesesakan tu selama 2 jam lebih, kadang-kadang ada disebabkan satu kereta yang terkandas. Nak marah tak boleh marah. Tak boleh marah, kena kawal. Kena kawal. Okey Datuk, cakap tentang Ramadan ni. Ni kita dah masuk ke 9 Ramadan. Berbaki berapa hari saja lagi, saya percayalah pihak daripada JSPT pun akan menjadi sangat sibuk dengan musim perayaan yang bakal menjelang ini. Mungkin ada perancangan juga untuk memastikan bahawa semua pengguna jalan raya ini dan juga seluruh rakyat Malaysia lah dapat sampai ke destinasi masing-masing dengan selamat, ya Datuk. Seperti mana biasa, PDRM akan melancarkan ops selamat sempena menyambut sambutan Aidilfitri yang akan kita lancarkan pada 5 hari bulan April dan operasi ini akan berjalan selama 6 hari bermula 8 April hingga 13. Dan ops selamat ini. Dan seperti mana biasa dengan berkolaborasi bersama dengan Jabatan Pencegahan Jenayah dan Komuniti Bukit Aman dengan tagline dia Rumah Selamat dan Selamat Sampai ke Destinasi. Dan juga dengan berkolaborasi dengan agensi-agensi lain. Jadi itu untuk memberikan keselesaan dan juga memudahkan perjalanan pengguna-pengguna jalan untuk pulang ke kampung. Jadi JSPT diberi tanggungjawab untuk memastikan isu ini berjalan dengan baik dan dengan hashtag JSPT kehadiran JSPT dirasai, kita menempatkan pegawai dan anggota di lapangan untuk memberikan keselesaan dan juga keyakinan kepada masyarakat bahawa PDRM berada di lapangan dan boleh memberi bantuan dalam apa situasi saya. Ya, insya-Allah. Kita ucapkan terima kasih Datuk, yang kita semestinya benar-benar mengharapkanlah yang PDRM sendiri memang akan membantu untuk melancarkan trafik dan semua kita semua sebagai Malaysia juga kita kuat bersabar. Betul. Bulan Ramadan ni kan. Kena kuat bersabar. Perlu ya. Perlu semualah sebab kalau bukan kita, sebab kita sendiri yang tersangkut dalam kesesakan tersebut kan. Dan kalau kita tak sabar macam-macam boleh berlaku lah. Sekali lagi terima kasih kepada Komisioner Polis Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri, Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, yang sudi bersama dengan kami. Semoga urusan dipermudah Datuk ya, bersama dengan anggota-anggota yang bertugas. Dan terima kasihlah saya mewakili rakyat Malaysia kepada seluruh anggota yang bertugas nanti ni dalam memastikan bahawa bukan saja kesesakan tapi kelancaran perjalanan kita semua. Betul. Sehinggalah ke ops selamat raya nanti Datuk sendiri dan anggota semua akan berada di lapangan untuk memastikan keselamatan kita. Okey, bagi kita berehat seketika.